Sekejap Okay. So hari ni kita akan bincangkan tentang karangan jenis cerita. Dah boleh nampak tak paparan yang saya paparkan kepada awak? Boleh nampak. Okay, nampak ya. Apa yang awak nampak? Gambar apa? Gambar Gambar apa? Gambar apa ni? jenis Perompak. cerita. perompak polis. Gambar perompak. Lagi? Polis. Gambar polis, pencuri. Gambar Okay. budak. Gambar budak lelaki tu mungkin awak. Okay, so berdasarkan gambar-gambar yang kita dapat lihat ni, gambar ini merupakan situasi di mana rompakan telah berlaku. Jadi awak perlu ceritakan situasi rompakan ini dalam karangan awak. Okay, sebelum tu kita akan bacakan, saya bacakan dahulu untuk awak punya arahan bagi karangan ni. Okay, anda diminta untuk tinggal bersama adik anda sewaktu ibu bapa anda pulang ke kampung. Maksudnya ibu bapa awak sekarang ni tak ada ni. Okay, awak tinggal dengan adik awak dekat rumah je. Okay, berdua lah dengan adik awak. Ibu bapa awak mungkin pulang ke kampung. Okay, anda telah menyaksikan satu kejadian yang tidak dapat dilupakan. Okay, satu kejadian ni yang tidak dapat dilupakan ni kejadian rompakan lah. Berdasarkan gambar ni kejadian rompakan lah. Okay, berdasarkan gambar yang diberi, ceritakan pengalaman anda sewaktu melihat kejadian tersebut. Jadi, bila kita nak buat karangan cerita ni kan, bila dalam exam tak ada pun gambar ni. Okay, yang ni saya bagi bantuan gambar beserta jadual yang mempunyai beberapa kosakata yang awak boleh sambungkan untuk jadi karangan jenis cerita lah. Tetapi, dalam peperiksaan tak ada pun gambar dan juga jadual ni lah. Tapi salah satu cara untuk awak boleh tulis cerita ialah awak gunakan kaedah Okay, awak kena gunakan kaedah imajinasi. Okay. Awak kena gunakan kaedah imajinasi. Awak kena imagine lah daripada mula cerita dan sampai hujung cerita. Kaedah imajinasi ni mungkin awak berdasarkan pengalaman awak sendiri. Awak pernah mengalami rompakan. Okay, awak pernah nampak jiran awak punya rumah kena rompak. Okay, itu satu. Melalui pengalaman awak. Yang kedua ialah imajinasi. Ini pengalaman tadi dah cerita. Yang kedua ialah imajinasi. Imajinasi ni macam awak imagine apa yang sedang berlaku dalam kepala awak. Awak imagine. And then bila awak dah imagine tu, awak cuba jelmakan dalam bentuk perkataan. Okay, awak tulis lah dalam bentuk perkataan. Okay, kalau dah ada gambar ni, dah ada gambar ni senang lah. Mungkin gambar satu kita boleh buat 4 ayat. Gambar 2 pun kita boleh buat 4 ayat. Gambar 3 buat 4 ayat. Gambar 4 buat 4 ayat. Tu dah dapat berapa ayat? Dah banyak lah kan? Okay, so saya terangkan dahululah tentang gambar. Okay, kita akan pergi gambar demi gambar. Okay, gambar pertama, kita boleh lihat ada seorang lelaki, yang ni awak lah. Okay, terkejut sebab mulut pun ternganga. Mungkin dia terkejut sebab melihat ada seorang perompak cuba untuk mengumpil tingkap. Okay. Mengumpil tingkap sebab dia nak cuba masuk rumah jiran awak ni lah. Ni awak and then ni rumah jiran awak. Mungkin sebab dia nak ambil barangan berharga. Sebab dia nak ambil duit, barang kemas dan sebagainya. Lepas tu perasaan awak boleh ceritakan lah, perasaan terkejut dan juga cemas lah sebab ini melibatkan keselamatan awak dan juga jiran awak. Ni saya katalah kalau perompak ni nampak awak, mungkin awak pun akan menjadi mangsa. Silap-silap awak pun kena bunuh. Jadi awak berasa cemas lah. Dan awak pun mula berfikir nak buat apa. Apa tindakan yang perlu awak buat setelah awak nampak rumah jiran awak pecah masuk oleh perompak ataupun pencuri. Okay, perompak tu pencuri lah Ada yang tak tahu perompak tu apa. Okay, nombor 2. Alright. Nombor 2 ni ialah situasi yang awak sedang menelefon pihak polis. Okay, mungkin lepas je awak nampak ni, awak pun bertindak dengan segera untuk menelefon pihak
polis. Ya, awak tengok kan tangan awak ni macam ni, siap naik ke atas lagi. Maksudnya awak sedang menceritakan kejadian yang telah awak lihat. Okey, polis ni pun mengambil keterangan lah berdasarkan report ataupun berdasarkan cerita yang telah awak sampaikan. Okey, kat sini awak boleh cerita awak telefon. And then awak menceritakan kejadian yang baru saja awak lihat. Awak ceritalah pukul berapa kejadian tu, baru ke, lama ke. Lepas tu awak tengoklah, awak cerita sikit dekat polis ni, perompak ni ada senjata ke, apa ke, berapa orang perompak. Itu antara maklumat yang awak boleh bagi tahu kepada pihak polis. Okay, awak boleh masukkan dalam karangan awak nanti. Okay, lepas tu setelah pihak polis menerima maklumat daripada awak, mereka pun akan bertindak dengan segera untuk menangkap perompak tu lah. Okay, gambar ketiga kita dapat lihat ada perompak, dia pakai baju belang-belang ni. Okay, and then ada 2 orang pegawai polis. Okay, walaupun gambar ketiga ni dia terus nampak gambar yang perompak ni dah kena tangkap, awak boleh cerita juga macam mana pihak polis tangkap perompak tersebut. Mungkin ada berlaku tembak-menembak antara polis dan juga perompak, atau perompak ni sebenarnya dia takut dan dia terus serah diri sendiri. Mungkin awak boleh cerita pihak polis mengepung rumah, beberapa tembakan telah dilepaskan. Itu supaya cerita awak tu lebih, awak describe cerita tu dengan lebih tersusun. Tak adalah awak macam nombor 3 je terus ditangkap. Awak tak cerita pun polis tu tangkap perompak macam mana. Tu kena cerita lah. Okay, nombor 4, mungkin yang rambut kerinting ni ialah jiran awak. Jiran awak telah pulang ke rumahnya tepat pada pukul berapa. Okay, awak tulislah pukul berapa dia dah balik. Okay, lepas tu dia pun terkejut lah, jiran awak ni tengok rumah dia, kenapa dia ramai polis, kenapa banyak kereta polis. Awak boleh cerita, jiran awak terkejut melihat beberapa kereta polis telah mengepung rumahnya. Lepas tu awak boleh cakap yang awak telah memberitahu jiran awak tentang perkara yang telah terjadi. And then ada jiran awak ni kan, dia salam tangan awak kan. Ya, awak boleh cerita yang jiran awak ni mengucapkan terima kasih kepada awak kerana telah mengambil tindakan yang betul. Okay, sebelum ni mungkin kalau ada orang lah, mungkin macam dia tengok ada perompak kan, so dia tak nak ambil tahu pun. Sebab dia kata kalau aku telefon polis nanti aku yang kena. So dia cepat-cepat tutup rumah dia, kunci, dia duduk dalam rumah. Tak pun ada lagi yang macam yang memang tak boleh nak terima tindakan yang dia buat. Dia record story pula. Record story letak kat Instagram. Rumah jiran aku kena rompak weh. Itu je dia buat. Record story dulu. Berapa hari record story dulu supaya viewers naik Instagram awak. Itu adalah tindakan yang salah Kalau kita nampak sesuatu kecemasan, tak kisahlah kemalangan ke, kecurian ke, apa ke, orang kena ragut, sama sekali kita kena buat ialah melaporkan kepada pihak yang berkuasa. Pihak polis lah. Kalau kemalangan, pergilah call ambulance. Ni sibuk pula story kan orang yang tengah kaki dah tersepit dekat tengah-tengah lori tu, boleh story dulu sebab apa orang kata, story ni penting cikgu, viewers saya akan naik sebab ada video yang macam ni. Salah tindakan awak tu, pertama sekali ialah laporkan kepada pihak berkuasa. Okey, kita tengok jadual yang ada saya sediakan untuk awak. Jadual yang ada beberapa perkataan yang boleh membantu awak untuk membuat karangan jenis cerita. Okey, pertama sekali tadi saya katakan awak boleh guna kaedah imajinasi ataupun gambar. Sekiranya ada gambar, awak boleh gunakan gambar. Okey, selain itu awak boleh gunakan kaedah penyoalan. Alright. Penyoalan maksud saya ialah awak soal diri awak. Okey, untuk menulis satu perenggan tu, kan, contoh perenggan pendahuluan. Okey, awak guna kaedah penyoalan. Contohnya, soalan apa yang boleh tanya ialah apa? Apa yang berlaku? And then yang kedua, siapa yang terlibat? Nombor 3, di mana? Ceritakan di mana. Nombor 4, bagaimana?
Nombor 5, mengapa? Ini antara soalan-soalan yang awak boleh gunakan untuk menjana idea, membantu awak menjana idea untuk menulis karangan jenis cerita. Okey, pendahuluan kan kita tak tahu nak tulis macam mana. Kita tanyalah diri kita. Apa yang berlaku? Ibu bapa nak pulang ke kampung. Mengapa? Kerana sakit, nenek sakit tenat. Okey, lepas tu awak tinggal di rumah. Mengapa tinggal di rumah? Sebab mengulang kaji pelajaran. Siapa yang terlibat kat dalam pendahuluan ni? Ada ibu bapa awak, ada awak dan juga ada adik awak. Okey, kat situ dah boleh membantu kita untuk menjana idea. Okey, untuk membuat pendahuluan. Sama juga dengan isi 1. Okey, awak boleh gunakan teknik penyoalan ni. Tak semestinya awak gunakan 5-5. Okey, awak gunakanlah 4 ke. Nak buat berapa ayat? Kalau nak buat 5 ayat, gunalah 5. Dia punya susunan ni tak kisah. Tapi yang penting awak tanya diri awak. Awak tanya, baru awak boleh buat ayat. Sebab kalau tak ada penyoalan di dalam diri awak, awak tak boleh nak keluarkan ayat. Okay. Bila awak dah dapat keluarkan idea, baru awak ada susunan idea tu. Idea akan keluar bersepah-sepah kan, tapi kita kena susun lah ikut kronologi yang betul, ikut susunan. Okay, kita tengok untuk jadual yang telah saya buat untuk awak. Okay, untuk hari ni saya bagi bantuan gambar beserta jadual ni yang ada perkataan. Saya dah siap-siap dah tulis pendahuluan, apa dia isi 1, apa dia isi 2, apa dia sampai penutup. Okay, kita akan tengok satu persatu lah mula daripada pendahuluan. Ibu bapa pulang ke kampung. Ini awak ambil semula je daripada atas ni. Okay, daripada arahan. Ibu bapa pulang ke kampung kerana nenek sakit tenat. Okay, lepas tu awak diminta untuk tinggal di rumah kerana awak perlu mengulang kaji pelajaran dan juga menjaga adik awak. Okay, sebab mak ayah awak ada urusan di kampung. Jadi awak kena tinggal kat rumah sebab awak kena study dan awak kena jaga adik awak. Awak boleh cakap lah awak jaga adik awak tu umur berapa. Mungkin adik awak tu dah sekolah rendah. So awak just tinggal tengok-tengokkan je lah adik awak. Okay, mungkin awak boleh tambah kat sini ya ibu bapa awak pulang ke kampung sekejap saja untuk menguruskan nenek awak. Okay, isi 1 awak terus pergi kepada perenggan 1 lah. Perenggan isi lah, isi yang pertama. Ini pendahuluan, lepas tu masuk perenggan isi 1. Okay, lepas tu terus tulislah. Lepas je mak ayah awak pergi, awak terus menguruskan keperluan adik. Contoh keperluan adik apa? Awak boleh cakap awak menyediakan makanan, buat order food panda untuk adik awak ke. Ikutlah kreativiti awak. Menguruskan keperluan adik seperti makanan dan juga minuman untuk dia. Lepas tu lepas awak menguruskan keperluan adik, awak pun masuk dalam bilik untuk ulang kaji pelajaran. Okay, lepas tu awak ketiklah kat sini. Awak tulislah semasa awak mengulang kaji pelajaran, awak terdengar bunyi yang mencurigakan. Okay. Lepas awak kata, awak cepat-cepat melihat melalui tingkap bilik. Dan awak dapat melihat individu yang mencurigakan di rumah jiran awak. Lepas awak kata, awak nampak dia cuba untuk memecah masuk rumah. Okay, awak ceritakan perasaan awak. Awak cakaplah, daripada lepas awak tengok tu awak rasa macam curiga lah. Okay, nombor 2 isi 2. Jiran tiada di rumah. Atau awak cakaplah macam mana awak tahu jiran tak ada kat rumah sebab kereta dia tak ada. Okay, kat situ awak dah start berasa cemas dan risau. Cemas is panic Cemas ialah panic. Okay, cemas dan risau. Selepas tu awak mengambil keputusan untuk menelefon pihak polis dan menceritakan kejadian yang dilihat. Okay, kat sini baru awak cerita. Kejadian yang dilihat tu awak ceritalah. Awak memberikan info tentang perompak dan juga senjata apa yang dia bawa. Okay, lepas tu lepas memberikan maklumat penting kepada pihak polis, awak cerita tentang perompak tu ada berapa orang, senjata yang dibawa. Lepas awak ceritalah dah lama ke kejadian tu. And then pindah kepada isi 3. Sejurus selepas itu pihak polis pun sampai. Okay, pihak polis sampai, perompak masih ada di dalam rumah. Dan polis mengepung rumah tersebut. Mengepung ialah polis tu nak memastikan yang perompak tersebut tidak boleh keluar dari mana-mana arah lah. Okay, dia dah mengepung rumah.
And then awak cakap lah pihak polis membuat pengumuman agar meminta perompak menyerahkan diri. Nah, awak selalu nampak kan pihak polis yang akan guna pembesar suara tu dia akan cakap lah diminta pesanan untuk menyerahkan diri ke buatlah awak punya ayat. Dia dah tak serahkan diri, mungkin perompak tersebut tak nak and then pihak polis dah melepaskan beberapa das tembakan. Lepas tu keadaan menjadi semakin cemas dan perompak menyerah diri. Okey, kat situ dah siap isi 3, awak pergi pada isi 4, perompak ditangkap merupakan bekas banduan yang dikehendaki. Bekas banduan ialah orang yang duduk dekat dalam penjara tu. Itu dipanggil banduan ya. Bekas banduan yang dikehendaki dan mempunyai senjata berbahaya. Awak boleh cerita senjata berbahaya dia apa je. Mungkin dia bawa pistol ke parang ke. So awak boleh cerita juga yang perompak tersebut juga pernah terlibat dengan kes dadah dan curi kereta. So memang orang ni orang yang dikehendaki oleh pihak polis lah. So sebenarnya awak telah membantu pihak polis untuk memberkas penjenayah. And then pergi kepada penutup, jiran awak mengucapkan terima kasih dan pihak polis menguji tindakan yang telah dilakukan oleh awak lah. Sebab tindakan awak betul. Nampak je perompak terus call pihak polis. Call pihak polis dengan cepat lah. Janganlah awak dah nampak perompak tu dah masuk pukul 2.30, dia masuk dalam rumah jiran awak, betul awak cakap nantilah tunggu dia siap rompak dulu lah pukul 3. Pukul 3 dia dah siap rompak, dia keluar, polis tinggal cukup. Tak boleh awak nampak terus laporkan kepada pihak polis supaya pihak polis sampai dan boleh memberkas penjenayah dengan tepat dan dengan tepat masa. Alright, selepas tu awak boleh ceritakan berbangga dengan diri sendiri dan awak boleh masukkan pengajaran ya. Dalam penutup kita boleh masukkan pengajaran. Okay, masukkan pengajaran. Pengajaran ni ialah kita mesti sentiasa boleh masukkan kita mestilah sentiasa berhati-hati dengan keadaan sekeliling. Berhati-hati dan peka dengan keadaan sekeliling. Okay, walaupun awak duduk dalam rumah, awak kena, bukanlah saya nak suruh awak jadi jaga tepi kain orang, tapi awak kena sentiasa berhati-hati. Kalau dengar je bunyi yang mencurigakan, awak terus pergi tengok. Janganlah kucing saya kot tu cikgu, sibuk dia main-main kat tingkap. Jangan sebab bila rumah dah kena rompak, dengan awak-awak sekali pun kena rompak. So kita kena pastikan yang keadaan di kawasan perumahan kita selamat. Okay. Mungkin awak tak boleh lawan dengan perompak tersebut, cukup sekadar awak melaporkan kejadian yang telah dilihat kepada pihak berkuasa. Yang selebihnya biar pihak polis yang selesaikan. Okay, di bahagian penutup dalam cerita biasanya kita akan masukkan pengajaran yang dapat kita peroleh berdasarkan peristiwa yang telah kita ceritakan. Sebab setiap karangan yang jenis cerita, sekiranya awak letakkan pengajaran di bahagian penutup, cerita tersebut akan meninggalkan impak yang positif lah kepada pembaca. Okey, untuk setiap perenggan ni, kan saya dah bagi kosakata ni kan, awak tinggal sambung-sambung kan. Nanti ada yang tanya, cikgu satu perenggan berapa ayat? At least 3 hingga 4 ayat. Okey, saya tak paksa awak untuk buat banyak. Cukup sekadar 3 hingga 4 ayat saja satu perenggan. Ayat yang pendek tetapi betul pun saya tak kisah. Janganlah ayat panjang-panjang tapi kita tak faham pun baca ayat tu. Boleh menggunakan gambar di atas sebagai panduan untuk awak menceritakan setiap perenggan. Boleh describe lah berdasarkan gambar yang awak lihat. Boleh bantu awak untuk menulis dia punya menyambungkan beberapa perkataan yang telah saya beri. Okey, untuk yang ada printer, awak boleh print and then tampal muka surat baru tulis karangan dia. Bagi sesiapa yang tak ada printer, awak tulis sini tarikh, sini tulis hari and then awak salin arahan ni. Lepas tu gambar ni tak payah lukis. Tinggalkan saja gambar kalau awak tak ada printer. Okey, tapi yang ni awak kena salin. Ni semua ni. Yang ni awak kena salin.
Okey, lepas awak siap salin yang ni, baru awak mula karangan dekat bawah ni. Okey. So karangan awak mestilah ada dalam 6 perenggan. Ayatnya pendek-pendek saja pun tak apa. 6 perenggan. Selepas tu saya nak awak hantar selewat-lewatnya hari Khamis sebelum pukul 5 petang. Okey, untuk Google Meet pada hari Khamis, pada hari esok saya takkan adakan. Cuma saya akan buat kuis tata bahasa untuk hari esok. Sebab saya ingin memberi laluan kepada awak untuk menyiapkan karangan ini. Okey, saya akan adakan kuis sahaja untuk hari esok. Secara atas talian lah, online sahaja. Dan yang tugasan bertulis untuk minggu ini sahaja. Okey, karangan sahaja. Selesaikan dalam buku karangan. Ada apa-apa persoalan tak untuk ditanyakan kepada saya? Mana tak jelas ke, apa ke? Ada tak? Yang open untuk questions. Ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada? Ada tak perkataan yang tak faham? Tak ada. Tak ada? Confirm tak ada? Confirm. Tiada cikgu. Pelik. Tanya semua tak ada. Lepas tu nanti nak buat karangan semua kata pinga-pinga. Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Boleh, betul? Boleh. So, Ada lagi baru masuk dah 2:30, dah pukul 3 dah. Okey, baiklah. Jadi sekiranya tiada sebarang persoalan lagi, saya nak ambil kehadiran. Okey, bila saya sebut nama, awak jawab saya Nak suruh angkat tangan, tak nampak. Okey, saya sebut nama, jawab saya. Sebab saya baru take over kelas 2 USM, jadi saya macam tak berapa kenal pun budak-budak 2 USM. Yang 2 UTM dengan 2 UPM dah kenal sikit lah sebab melalui Google Meet yang kita buat and nama awak selalu naik, saya kenal lah. Okey, Abbas Nasrullah ada angkat tangan pula. Sebut saya. Abbas ada? Saya, okey. Afiq Hakimi. saya. Ahmad Akmal. Ahmad Akmal. Saya cikgu. Okey. Seterusnya Aim Naufal ni, Adeline Naufal. Ada? Saya cikgu. Ada. Albanatu Syafiq. Albanatu Syafiq. Tak ada? Ni kantoi lah ni. Dia ada, dia on je Google Meet tapi dia tak ada kat depan pun. Albanatu ada tak? Ya. Pergi mana? Ada ke tak ada kat depan laptop ke handphone tu? Cho Shin Tong ada? Ada cikgu. Okay, Cho Shin Tong. Ada tak Cho Shin Tong? Tak ada? Saya cakap tak ada lah. Sebab kalau tak menyahut atau tulis saya tu maksudnya orang tak ada. Daniel ada? Ada cikgu. Edison? Saya cikgu. Alright. Akila Sofia ada? Saya cikgu. Alright. Tadi yang tak ada Cho Shin Tong Okay, saya takkan tick lah UGM. Fong Diwei ada? Ada cikgu. Hafi Danish ada? Hafi Danish? Tak ada juga? Hafi Danish pun tak ada. Ramai form tu ni mengelat. Seterusnya TV Syasri. TV Syasri. Ada cikgu. Okay, Hazim Irfan. Saya cikgu. Ho Shiman. Ada cikgu. Izam Muklis. Ada.
Hafiz Danish baru cakap ada. Macam mana ni? Cikgu boleh saya keluar dulu sebab abang saya ada JM sekarang. Okay Daniel, you can go now. Jason, Sia. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jason, Ada cikgu. Catherine, Ada cikgu. Kitana ni dia tak boleh pakai mic dia. Cikgu saya dah. Oh, okay. Sekejap, Yas. Cikgu. Ya, Ada nama Hoshikit tak? sekejap. Saya belum sampai lagi nama Hoshikit. Hoshiman saja. Izzat Muklis, dah tadi. Dah. Kitana dah. Lim Kian Ru. Ada. Lim Kian Ru ada juga. Saya kena buat macam ni sebab ramai yang mengelak. Lim Kisheng. Ada Lim cikgu. Kisheng. Okay, Loroki pun tak ada. Oh, okay ada. Mizan Kamal ni nama sebenar siapa? Syamizan ke? Muhammad Syamizan. Okay. Fakrul, Ada cikgu. Syabil, Ada cikgu. Faris. Saya. Muhammad Hilmi, Ada cikgu. Noel Roshans. Ada tak ada? Ada kot. Noren. Ya cikgu. Okay. Ada. Amira Shazlin. Ada, ya cikgu. Loroki dah. Okay. Sekejap. Amira Shazlin tu siapa? Memang nama awak ke? Akila Patricia. Ya cikgu. Dania Aliana. Okay. Hazika. Saya. Atira Kristina. Saya. Ong Jiashing. Ada cikgu. Okay, Amira Shazlin ialah nanti saya tengok Ong Jiashing dah. Kasih Aina. Ada tak? Okay, Ratna. Saya. Raymond. Cikgu, Ya. Ada cikgu. kita masuk semi line slow cikgu. Okay. Raymond dah. Sahlan Zulkarnain. Ada cikgu. Sharifah Nur Ainun. Ada cikgu. Adriana Shasha. Ada cikgu. Tan Guan Liang. Saya cikgu. Ang Sier. Saya cikgu. Chu Ying Ang. Saya cikgu. Okay, thank you. Jadi sebelum saya terlupa, bila nak hantar saya punya tugasan ni, tolong hantar personal Satu, tolong hantar personal. Satu lagi, tolong hantar ikut masa. Kalau saya kata Khamis sebelum jam 5 petang, hantar Khamis sebelum jam 5 petang. Sebab saya kena hantar report kepada ibu bapa awak. Sebab bila saya hantar report kat ibu bapa awak, maksudnya saya anggap awak hantar lewat lah. Bila hantar lewat, maksudnya nama awak tak ada dekat dalam report dalam ibu bapa nanti WhatsApp saya cakap cikgu saya dah hantar. Nanti saya tanyalah awak hantar bila. Pastikan awak hantar sebelum date dan juga masa yang saya tetapkan supaya nama awak ada dekat ibu bapa. Okay, so boleh left sekarang dan siapkan tugasan. Terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.